Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu sekalian. Kita jumpa sekali lagi setelah 2 minggu kita bercuti dan hari ini kita akan belajar tentang peranan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni bukan bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu. Kita masih lagi belajar sejarah, tetapi dan sejarah tajuk kita pada hari ini ialah peranan bahasa Melayu. Diharap anak murid cikgu dapat bersedia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, macam mana lagu tadi? Mungkin ada yang pernah dengar lagu tu, atau mungkin ada yang inilah kali pertama dia dengar lagu tu. Baik, itu ialah lagu lama, lagu yang lama pada tahun lebih kurang tahun 70-an. Lagu tu dinyanyikan. Jadi lagu tu memaparkan, menggalakkan kita menggunakan bahasa Melayu. Baik, kita lihat pengenalan kita pada hari ini, bahasa Melayu. Yang pertama sekali, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Malaysia. Di mana-mana negara ada bahasanya. Tetapi di Malaysia, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Bermaksud, di Malaysia, bahasa Melayu digunakan dalam semua perkara dan diiktiraf oleh undang-undang, oleh perlembagaan lah. Kalau itu istilah sebenarnya, itu masuk bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu ni jadi bahasa utama sebagai bahasa komunikasi di Malaysia. Semua rakyat Malaysia berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu apabila memerlukan satu bahasa sebagai alat perhubungan. Contoh, kalau orang India ingin bertutur dengan orang Melayu, menggunakan bahasa Melayu. Orang Cina ingin bertutur dengan orang India, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Kalau tidak, macam-macam benda menjadi masalah. Orang Melayu cakap Melayu, orang India cakap India, orang Cina cakap Cina. Last sekali Melayu tak faham apa orang India itu cakap, orang India tak faham apa orang Cina itu cakap, orang Cina tak faham apa orang asli cakap. Sebab mereka tak menggunakan satu bahasa yang boleh difahami bersama. Jadi peranan bahasa Melayu di Malaysia. Yang ketiga, semua rakyat Malaysia mesti faham bahasa Melayu. Mesti tahu bahasa Melayu. Mesti boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Sekarang kita lihat apa itu peranan bahasa Melayu. Secara umumnya ada 8 peranan bahasa Melayu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan bincangkan 8 peranan bahasa Melayu ni pada hari ini. Ya, jadi yang pertama ialah bahasa rasmi, yang kedua bahasa perpaduan, yang ketiga bahasa pendidikan, yang keempat bahasa pentadbiran, yang kelima bahasa perundangan, yang keenam bahasa ekonomi, ketujuh bahasa perhubungan, dan yang terakhir yang ke-8 bahasa persuratan.
Itulah 8 peranan bahasa Melayu yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Kita bincangkan peranan yang pertama. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran. Apa maksud pentadbiran? Maksudnya urusan kerajaan dalam menguruskan negara Malaysia ini. Kerajaan uruskan negara Malaysia ni, pejabat kerajaan nak uruskan kerja-kerja di pejabat di negara Malaysia ataupun balai polis ataupun apa-apa agensi yang berkaitan kerajaan. Jadi bahasa yang digunakan dalam semua urusan itu dipanggil bahasa pentadbiran. Baik, pada zaman dahulu, bahasa Melayu ni digunakan secara menyeluruh. Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Secara menyeluruh. Pada zaman tu berbeza. Pada zaman tu bahasa Melayu ni bukan bahasa kebangsaan saja. Bahasa Melayu ni dipanggil sebagai lingua franca. Bermaksud semua orang menggunakan bahasa Melayu. Orang dari China, orang dari India, orang dari Pakistan, orang dari tanah Arab, orang dari Jepun menggunakan bahasa Melayu sesama mereka dalam apa-apa urusan yang melibatkan orang yang bahasa asal dia bukan bahasa yang sama. Contohnya kalau orang dari Pakistan, dia nak berbual dengan orang dari Rusia. Contohlah, mereka akan menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu pada zaman dahulu merupakan bahasa lingua franca. Jadi, pada zaman dahulu, bahasa Melayu ni digunakan bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka sebagai bahasa dalam pentadbiran di istana, di pelabuhan, di pasar, di tempat-tempat yang berkaitan dengan pentadbiran lah pada zaman tersebut. Itu pada zaman itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Pada zaman sekarang bahasa Melayu digunakan di dalam urusan pentadbiran kerajaan di Malaysia, di pejabat-pejabat kerajaan. Awak pergi ke, contohlah, awak pergi ke balai polis. Awak pergi ke balai polis, awak nak bercakap dengan polis, cakap bahasa apa? Kalau awak bertutur dengan bahasa India, contoh bahasa Tamil, buatnya anggota polis itu seorang yang tidak pandai bertutur bahasa Tamil kerana dia orang Melayu, dia tak pandai bertutur bahasa Tamil. Awak cakap Tamil dalam tu akan menjadi satu kesukaran. Terpaksa pula mencari orang yang boleh bertutur dalam bahasa Tamil. Sama juga kalau dalam bahasa Inggeris. Awak pergi ke balai polis, awak tutur dalam bahasa Inggeris. Bukan semua orang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, termasuk cikgu. Cikgu, walaupun cikgu boleh bertutur sikit-sikit, tapi cikgu tak boleh bertutur sebagaimana fasihnya orang yang sangat menguasai bahasa Inggeris. Jadi bahasa apa yang senangkan urusan kita di balai polis tu? Bahasa Melayu lah. Awak jumpa anggota polis yang berbangsa India, awak jumpa pegawai polis yang berbangsa Sikh, awak jumpa pegawai polis yang berbangsa Murut, Kadazan, mereka pasti boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan awak akan memudahkan urusan awak dan memudahkan urusan mereka juga. Itu maksudnya bahasa Melayu yang digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan. Kalau tidak, susahlah. Cikgu ada pernah tonton sebuah filem dari Singapura. Pada zaman dahulu, sewaktu permulaan Singapura dia berubah dari menggunakan bahasa Melayu, dia berubah menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan-urusan kerajaan dia. Dalam cerita yang cikgu tonton tu, seorang lelaki Cina ni, dia tak pandai nak berbahasa Inggeris. Dia pergi ke balai polis kerana dia memandu teksi. Penumpang dia tu tak nak bayar tambang dia. Dia pergi ke balai polis, dia berjumpa dengan anggota polis yang berbahasa India. Jadi pemandu teksi tu berbangsa Cina, dia bertuturlah bahasa Cina. Tercengang-cengang anggota polis tu, apa dia cakap tak faham. Kawan yang tak bayar tambang tadi tu, dia tutur dalam bahasa Inggeris. Sebab waktu tu Singapura dia mula berubah untuk menggunakan bahasa Inggeris. Jadi anggota tu fahamlah apa orang tu cakap. Kerana bahasa Inggeris dia kuasai bahasa Inggeris. Tapi yang ni bertutur bahasa Cina. Anggota tu pula bahasa India, berbangsa India. Jadi dia boleh tutur bahasa Inggeris tapi tak boleh tutur bahasa Cina. Jadi berlaku perselisihan di situ sehingga hampir berlaku pergaduhan. Akhirnya terpaksa mencari seorang anggota yang boleh bertutur bahasa Cina. Baru selesai masalah tu.
Jadi cuba awak bayangkan kalau awak dalam keadaan macam tu. Kan susah. Jadi itulah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam pentadbiran kerajaan. Seterusnya kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu ni bahasa akademik. Nak sampai ke ilmu, apa-apa ilmu pun, sama ada ilmu agama, ilmu buat kapal, ilmu berniaga, apa saja ilmu di sekolah-sekolah pondok ke, di istana-istana menggunakan bahasa Melayu. Belajar dalam bahasa Melayu. Itu pada zaman dahulu. Awak kena faham ya, zaman dahulu bahasa Melayu ni sangat hebat. Digunakan oleh semua orang di dunia. Jadi itu pada zaman dahulu. Jadi pada zaman sekarang, bahasa Melayu masih digunakan di sekolah-sekolah, di pusat-pusat mengajar, di mana-mana institusi yang menyampaikan ilmu, daripada peringkat sekolah tadika sampai ke sekolah menengah, sambung ke kolej atau universiti, sambung lagi sampai ke mana-mana institusi pendidikan tinggi, termasuklah awak mengambil PhD. PhD awak menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu peranan bahasa Melayu pada zaman ini dalam bidang pendidikan. Walaupun ada sekolah yang menggunakan bukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sebagai contoh SJKC, mereka menggunakan bahasa Cina, tapi mereka masih terikat dalam urusan rasmi menggunakan bahasa Melayu. Dan murid-murid di sekolah Cina tu juga belajar bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa pendidikan di Malaysia. Ada ke awak masuk sekolah, dekat sekolah awak datang cikgu ajar matematik, top. Datang-datang dia pun cakap Chow-an tu selamat pagi, cakap Cina. Chow-an, dia pun cakap bahasa Cina, mengajar awak dalam kelas. Tak ada, kecuali di sekolah jenis kebahasaan Cina. Jadi di sekolah awak, di sekolah kebangsaan, bahasa Melayu lah digunakan untuk mengajar pelajaran ilmu-ilmu kepada murid-murid. Termasuklah awak belajar pendidikan Islam. Ada ustazah cakap bahasa Arab? Tak ada. Ustazah tu ajar dalam bahasa Melayu bagi awak faham. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar supaya ajar awak, supaya awak faham apa yang nak diajar. Nanti ustazah cakap Arab pula dalam kelas awak, ustazah ajar rukun iman, awak faham rukun Islam. Payah betul tak betul penerimaan awak. Jadi itu peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perundangan. Undang-undang lah, perundangan tu bukannya undangan perkahwinan. Perundangan tu maksudnya undang-undang. Pada zaman dahulu, kita dah belajar, pada zaman Melaka dulu ada dua undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dalam catatan tu menggunakan bahasa Melayu. Ditulis dalam bahasa Melayu. Cuma tulisannya bukanlah tulisan Rumi. Bukanlah tulisan macam yang awak belajar kat sekolah. Dia menggunakan tulisan Jawi. Itu pada zaman Kesultanan Melaka. Pada zaman sekarang, bahasa Melayu masih lagi peranan yang sama. Walaupun ada buku undang-undang yang berbahasa Inggeris, tapi ada juga yang bahasa Melayu. Kalau pergi ke mahkamah, bahasa pertama yang hakim tu akan cakap kat awak menggunakan bahasa Melayu. Itu peranan bahasa Melayu. Sebab tu pentingnya bahasa Melayu. Sebab tu kita nak kena kuasai bahasa Melayu dengan baik. Pertahankan bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu ni dalam semua bidang. Undang-undang pula pergi mahkamah pun tak ada dia suruh cakap hakim tu contohlah hakim tu bukannya orang Melayu, contoh dia orang India. Tak ada pula dia suruh awak akhir hari ni kita mulakan perbicaraan menggunakan bahasa Tamil. Tak ada. Dia menggunakan bahasa Melayu. Tetapi jangan pula khawatir. Dia ada penterjemah dia. Contohlah orang yang bersalah tu bukan rakyat Malaysia. Tak pandai nak cakap bahasa Melayu. Dia datang dari negara lain. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Nak buat macam mana? Mahkamah akan panggil seorang yang boleh jadi juru bahasa. Apa orang tu cakap, orang ni terjemah. Apa pesalah tu cakap, orang ni terjemah. Apa saksi tu cakap, orang ni terjemah. Itu yang berlaku di dalam mahkamah. Jadi bahasa Melayu
merupakan bahasa yang digunakan dalam sistem undang-undang di Malaysia. Sekarang kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, juga dah cerita tadi. Jadi dalam urusan jual beli di pelabuhan, walaupun pedagang tu datang dari China, pedagang tu datang dari Batam, pedagang tu datang dari Thailand, pedagang tu datang dari India sampai kat Melaka, apabila ingin berjual beli, mereka akan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu tu yang semua orang faham pada zaman tu. Pada zaman ni, bahasa Melayu digunakan terhadlah di negara kita ataupun di negara-negara yang bahasa utamanya ialah bahasa Melayu seperti di Indonesia, seperti di Malaysia. Kalau pergi ke selatan Thailand pun masih boleh menggunakan bahasa Melayu. Kalau pergi umrah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, awak pulunlah nak cakap bahasa Arab. Haza, haza, haza. Sekali orang Arab cakap, Pak Syekh mau beli apa? Malaysia, Malaysia boleh cakap bahasa Melayu. Orang Arab pun pandai bertutur dalam bahasa Melayu sebab nak jual barang dia. Mereka pun tahu. Kalau guna bahasa yang orang faham, lagi senang nak berniaga. Jadi di Malaysia pun macam tu. Awak pergi kedai-kedai yang bukan kepunyaan orang Melayu. Awak cakap bahasa Melayu, insya-Allah dia faham. Awak pergi kedai runcit Raju, kedai India, kedai runcit India. Awak cakap Cina belum tentu dia faham. Awak cakap Melayu, insya-Allah dia faham. Awak cakap India, lagilah dia faham. Tapi tunjukkan di sini bahasa Melayu tu bahasa utama yang mana dalam urusan jual beli awak boleh gunakan bahasa Melayu itu. Itu maksudnya ya. Sekarang kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Perhubungan itu maksudnya awak nak berhubung dengan orang lain menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu ni digunakan sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa lingua franca. Awak cakap dengan orang Melayu, dengan orang Melaka, semua boleh faham bahasa Melayu. Awak cakap dengan orang China pun mereka faham bahasa Melayu. Awak cakap dengan orang dari tanah Arab pun mereka boleh bertutur bahasa Melayu. Ada bukti dia contoh surat Sultan Kelantan kepada Wright William Duff. Bukan tu saja, banyak lagi surat-surat yang menggunakan tulisan Jawi bahasa Melayu. Kadang-kadang bukannya surat di tanah Melayu saja. Surat-surat melibatkan negara-negara lain pun ada. Ada bukti-buktinya. Surat tu yang zaman dulu tulis tu ada lagi suratnya. Simpan di muzium-muzium lah. Kalau ada kesempatan nanti bila negara kita dah pulih daripada COVID-19 ni, cubalah ajak ibu bapa awak pergi ke muzium. Naik kereta api tu dari Tanjung Malim pergi ke Kuala Lumpur. Sebelum ke Sogo, pergilah ke Muzium Negara untuk lihat apa-apa bahan-bahan sejarah yang ada. Okey, pada zaman sekarang ni bahasa Melayu ni perhubungan digunakan dalam perhubungan, tapi terhadlah di negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, dan juga di Malaysia lah paling senang kita cakap. Awak boleh bercakap dengan mana-mana orang menggunakan bahasa Melayu kat Malaysia ni, insya-Allah semua faham. Tapi kalau awak cakap gunakan bukan bahasa Melayu, belum tentu orang yang awak tegur tu faham. Jadi kuasai bahasa Melayu, insya-Allah memudahkan urusan awak. Sekarang kita pergi peranan bahasa Melayu yang terakhir, bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan. Apa maksud persuratan ni? Yang tersurat dan tersirat lah cikgu. Dah tersurat saya menjadi seorang murid. Dah tersurat sayalah anak kepada encik ni. Itu bukan itu maksudnya. Bahasa persuratan ni maksudnya bahasa yang digunakan dalam urusan tulisan, surat menyurat, karya-karya seni, karya-karya bahasa, itu masuk persuratan. Pada zaman dahulu banyak karya-karya agung menggunakan bahasa Melayu. Contohnya kalau pernah baca Hikayat Hang Tuah, Merung Mahawangsa, semua menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman sekarang masih ada yang menggunakan bahasa Melayu dan ada antaranya diiktiraf sampai ke peringkat dunia. Sajak-sajak Osman Awang, syair, puisi-puisi, banyak lagi menggunakan bahasa Melayu dan diiktiraf. Termasuklah lirik lagu.
Mana ada lirik lagu yang ada yang pernah menang anugerah, terutama pada zaman P. Ramlee, pada zaman Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Tan Sri P. Ramlee. Mereka tu ada menghasilkan karya-karya yang diiktiraf menggunakan bahasa Melayu. Itulah maksudnya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persuratan. Ada dua lagi perkara yang cikgu nak sentuh sebelum kita habiskan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Di Malaysia, bahasa Melayu ni diiktiraf sebagai bahasa rasmi melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan negara. Ada dinyatakan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67. Bahasa Melayu ni dijadikan bahasa rasmi negara. Maksudnya urusan rasmi, urusan kerajaan menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Dengan menggunakan bahasa Melayu ni, apabila orang bercakap bahasa Melayu, semua orang faham bahasa Melayu, secara tak langsung boleh mengeratkan hubungan apabila boleh bertutur bahasa Melayu. Kalau jiran awak tak boleh cakap bahasa Melayu, macam mana awak nak berbual dengan jiran awak? Kalau awak pun tak boleh cakap bahasa Melayu, macam mana awak nak berhubung dengan orang lain? Itu akan menjarakkan lagi hubungan. Jadi cara untuk mendekatkan kembali hubungan ni ialah menggunakan bahasa Melayu sebagai medium dia, sebagai alat untuk mengeratkan perpaduan. Baik, dengan ini habislah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham 8 peranan bahasa Melayu tadi. 2 perkara yang terakhir cikgu sentuh tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Itu yang penting untuk kita fahami pada hari ini. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memelihara bahasa Melayu. Jaga bahasa Melayu ni. Gunakan dengan baik. Yang kedua, martabatkan bahasa Melayu. Jangan malu bertutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni pernah menjadi bahasa yang terhebat di dunia sebagai lingua franca. Dan tak mustahil untuk kita jadikan dia hebat semula. Semuanya terserah kepada kita. Jangan malu bertutur bahasa Melayu dan gunakanlah bahasa Melayu yang betul. Sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.